Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian kitab Al-Adabul Mufrad, kita akan sambung bab yang ke-190, iaitu bab man hajara akhahu sanatan, bab orang yang memulau saudaranya selama setahun. Dalam tajuk sebelum ini kita ada bincang berkenaan dengan 3 hari. Itu pun sudah dianggap tidak boleh melebihi 3 hari. Tidak sepatut. Jadi tajuk yang ke-190 ni mana disebut selama setahun tak bertegur siapa dengan maksud kita kata balah, bertengkar, timbul perasaan benci itu, mana tak pulih dalam tempoh setahun. Jadi kebencian itu tak pulih dalam tempoh setahun. Baik, cuba kita tengok di bawah bab ini. Imam Bukhari kemukakan 2 riwayat. Riwayat pertama, riwayat yang ke-404, riwayat yang ke-404, an Abi Khirash As-Sulami annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Diriwayatkan daripada Abu Khirash As-Sulami, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memulau saudaranya selama setahun, perbuatan itu seperti menumpahkan darahnya. Safki damih ni, walaupun terjemah yang zahirnya menumpahkan darah, tetapi hal ni dia bahasa kiasan kepada membunuh sebenarnya. Dalam Quran pun guna begitu juga. Menumpahkan darah ni, kalau mengikut ahli bahasa Arab, penggunaan orang Arabnya menunjukkan bukan sekadar melukakan, bukan sekadar mencederakan, tapi dia lebih kepada membunuh. Itu mengikut ahli bahasa Arab. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, anda terus pergi pada kesimpulannya. Yang pertama sekali, hadis ini bermaksud bila Nabi sebut sesiapa yang memulau saudara dia setahun seperti membunuhnya, atau paling kurang menumpahkan darah, tetapi kebanyakan ahli bahasa mengatakan membunuh. Jadi bandingan ini mengisyaratkan kepada dosa itu besar seperti membunuh. Itu kebanyakan syarih lah, pensyarah hadis ini kata begitu. Ini dia panggil bab perbandingan. Kenapa memulau saudara seagama selama setahun itu diumpamakan oleh Nabi seperti membunuh? Ini isyarat kepada betapa besarnya dosa itu. Isyarat kepada betapa besarnya dosa. Yang kedua, ada juga setengah ulama mengatakan, makna kalau nak kira hukuman, perbandingan ini untuk menyatakan kalau nak dikirakan hukuman kepada orang yang memulau saudaranya sehingga setahun, seolah-olah seperti hukuman membunuh. Ini juga isyarat kepada betapa dahsyatnya perbuatan itu. Sebab itulah sebelum ni kita jumpa banyak hadis bahawa antara perkara yang paling dibenci oleh agama adalah bermusuh sesama Islam. Itu tidak boleh. Sama Islam ni kita kena urus dengan cara yang bersifat islah, inginkan kebaikan. Syekh At-Tibi berkata,
Sama juga seperti itu juga. Cuma ana ringkaskan kata-kata dia. Dia kata tashbih ini, perbandingan ini yang dibuat oleh Nabi sebenarnya untuk menunjukkan betapa besarnya kesan kepada kehidupan umat Islam apabila mereka bertengkar tetapi tidak bertegur sapa. Mana perbalahan itu berpanjangnya, itu tidak baik, tidak bagus dan tidak menepati kehendak agama. Isu bertengkar, balah kita kata tekih, bertegang urat lahir, tidak sependapat, itu kehidupan biasa. Tetapi siapa peringkat tidak bertegur siapa, ini adalah satu kesalahan besar. Jadi kata Syekh At-Tibi, kalau siapa peringkat setahun tak bertegur siapa, dia akan menghasilkan perkara yang lebih buruk. Apa dia? Putus hubungan. Putus hubungan. Sebab itulah tak apa, seterusnya tu kita bincang selepas ini. Okey, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-405. Anna Imran bin Abi Anas haddathahu anna rajulan min aslam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hijratul muslim sanatan kadamih. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه. Sesungguhnya Imran bin Abi Anas menceritakan kepadanya, bahawa kepadanya ini maksudnya kepada Al-Walid bin Abil Walid Al-Madani. Jadi Imran menyebutkan bahawa seseorang dari Bani Aslam, yang mana dia adalah salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Ini seorang daripada Bani Aslam. Bani Aslam ni sebenarnya banyak kali disebut dalam hadis. Bukan hadis ni saja, Bani Aslam. Maknanya sebab apa? Sebab ramai dari kalangan individu dari Bani Aslam ni hak terlibat dalam penyebaran agama, menjadi sahabat yang baik, sanggup berperang. Pada asalnya tidak begitu. Jadi dia kata Nabi SAW telah bersabda, memulau seorang Muslim selama setahun, dosanya adalah seperti membunuhnya. Pada waktu itu, pada saat itu di majlis tersebut ada Muhammad bin Al-Munkadir dan ada juga Abdullah bin Abi Attab. Mereka berdua berkata, ya memang kami dengar hadis ni. Kami dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Kami juga dengar. Maknanya ini pengesahan daripada Muhammad bin Al-Munkadir dan Abdullah bin Abi Attab. Bukan daripada Nabi itu, dia dengar daripada seorang Bani Aslam. Itulah seorang lelaki daripada Bani Aslam. Sebab Muhammad bin Al-Munkadir ini bukan sahabat. Dia dengar daripada Bani Aslam. Begitulah, betul. Hadis sebut tu, hadis tu mana betul. Sebab tu dia buat nota kaki 405 tu, hadis ni sahih. Hadis ni juga sama seperti hadis yang ke-404 itu, sama saja. Ni kalau siapa setahun ni sebenarnya jadi putus orang. Kalau nak baik pun malu alah dah. Jadi malu, jadi orang panggil kalau bahasa Kelantan nak kecek pun, kalau setahun dah tak kecek. Tiba-tiba nak mula ke percakapan, nak baiki semula hubungan, jadi kekok parut dah tu. Jadi kekok tu, Kelantan kata kekok. Kekok ni maknanya payah dan nak menyesuaikan diri bila setahun dah tu. Sebab itulah di sini pun ada buat Syekh At-Tibi dan ramai ulama lain sebut, Qadhi Iyad apa sebut. Dia sebenarnya dia kata dari segi psikologi, kenapa Nabi letak boleh nak balas, nak kita kata nak masai muka ke apa tu, nak bertengkar, bercanggah pendapat boleh. Tapi peruntukan yang diberi oleh Nabi sekadar 3 hari saja, kata Qadhi Iyad, ia bermaksud waktu itu, waktu atau tempoh bertenang itu sudah mencukupi untuk manusia berfikir, untuk memulihkan semula hubungan. Dan kata Qadhi Iyad lagi, 3 hari itu cukup dah tu untuk meredakan kemarahan tu. Ni siapa 3 hari tak cukup lagi, kelah pedang soalan dah begitu lah. Ni siapa setahun lah, siapa bunuh dah tu, seolah-olah siapa tak ada dah saudara dia, mati dah seolah-olah. Orang Islam tidak bersifat begitu. Itulah hadirat. Sebab tu Nabi kata innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum.
Sebenarnya orang beriman ni adalah adik-beradik seibu sebapa. Kalau berlaku pertelingkahan perbalahan, fa aslihu baina akhawaikum. Kamu damaikanlah mereka. Nak elok daripada tidak balas ni tak boleh. Payah muka hidup di dunia. Suami isteri ni balas macam, tapi anak 10. Tu. Itu isyarat bahawa waktu tu balas tu bukan siapa mereka jadi bermusuh, timbul kebencian dalam hati. Jangan sampai tahap tu. Berusaha untuk mendamaikan. Setengah-setengah ulama menyebutkan itu seperti berperang melawan iblis. Sebab iblis ni dia nak kita balas, dia nak kita bertengkar, nak kita bermasa muka, nak kita saling laknat melaknat, dia nak kita saling benci membenci. Bila kita lawan, itu seperti melawan iblis. Itulah sebenarnya yang perlu kita fikirlah kau itu. Baik, seterusnya kita pergi pada bab yang kedua. Dua orang yang saling tidak bertegur sapa. Sebenarnya hadis ni ada dah sebelum ni. Cuma Imam Bukhari buat mari pula sebabnya dalam hadis sebelum ni, cuba tengok muka surat bagi ada kitab ni, muka surat hadis 399 tu, muka surat berapa? Muka surat 403 tu. Tu ada sebut dah tu. Ada sebut dah tu sebenarnya. Cumanya dia daripada sanad yang lain, daripada sanad yang lain. Walaupun hadis sama, sebab hadis 409 ni sama sahaja sebenarnya. Dari segi makna lah, cuma dari segi lafaz tu ada berbeza dan sanad berbeza. Makna sama. Baik, tak apalah. Di bawah bab ini, iaitu dua orang yang saling tidak bertegur sapa. Makna kedua-dua ni saling memulau antara satu sama lain. Di bawah bab ini, Imam Bukhari rahimahullah kemukakan dua hadis. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-406. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Diriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal ni, istilah tidak halal ni kalau dari kaedah usul fiqh, bila sebut la yahillu tidak halal, dia maknanya dosa besar. Itu dari segi kaedah usul fiqh. Bila Nabi sebut tidak halal, bila Quran sebut tidak halal, bermakna perbuatan yang hendak disebut selepas itu adalah perbuatan yang haram, bukan makruh, tidak. Termasuk dosa besar. Apa dia? Tidak halal, ataupun kalau anda terjemah berdasar pada kaedah, makna berdosa besar. Seorang Muslim memulau saudaranya melebihi 3 hari. Duk jumpa sama, bila jumpa tu orang ni paling kuning, orang ni paling kuning, tak bertegur siapa. Itu tadi. Jika keduanya bertemu tetapi yang ini berpaling ke arah lain dan yang seorang lagi berpaling ke arah lain, tidak halal begitu, melebihi 3 hari perbuatan itu. Dan yang lebih baik atau yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai mengucapkan salam dengan maksud untuk memulihkan hubungan. Hak terbaik. Boleh pahala besar orang yang memulakan salam dengan maksud untuk membaiki hubungan itu. Baik. Hadis yang kedua. Hadis 407. Annaha sami'at Hisham bin Amir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li muslim an yusarima musliman fawqa 3 layal fa innahuma ma sara ma fawqa 3 layal fa innahuma nakibani 'anil haqq ma dama 'ala siramihima wa inna awwalahuma fai'a yakunu kaffaratan lahu sabquhu bil fai' fa innahuma mata ala siramihima lam yadkhulal jannah jami'an. Mu'adzah
menyebutkan bahawa dia mendengar. Annaha tu anna Mu'adzah. Mu'adzah ni seorang perempuan, dia mendengar Hisham bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa sesama muslim yang lain melebihi 3 hari. Kerana sesungguhnya selama keduanya dalam keadaan tidak bertegur sapa selama 3 hari, sesungguhnya dalam waktu itu kedua-duanya berada dalam keadaan menjauhi kebenaran. Mana kalau dalam tempoh 3 hari itu tak bertegur siapa, mana dalam tempoh itulah dia menjauhi kebenaran. Dan orang yang pertama kali memulakan bertegur siapa dengan memberikan salam dalam riwayat tadi, perbuatan dia itu menjadi penebus dosa dia. Besarnya pahala dia menjadi penebus dosa. Jadi hilang dosa dia dengan sebab dia memulakan bui salam dengan maksud untuk memperbaiki hubungan itu. Jika keduanya meninggal dunia, tapi kalau kedua-duanya dia kerah pedah lah, kita kata kerah pedah tak sih, biarnya balas, dia kata biar malah tegur lebih 3 hari. Kalau mati dalam keadaan tidak bertegur siapa, Nabi kata la yadkhula al-jannata jami'a, kedua-duanya tidak akan masuk syurga. Tak masuk syurga. Baik, kena tandalah pula tak masuk syurga ni apa maksud ni? Apa parah ni? Kalau tak masuk syurga, kalau kita faham secara literal, secara zahir, tak masuk syurga ni maknanya masuk neraka. Tu pemahaman secara mutabadir, secara sepintah, secara spontan, maknanya masuk neraka lah. Sebab dia 2 tempat saja dalam hari akhirat ni. Kalau tidak syurga, neraka. Betul ke begitu? Tidak begitu. Baik, tak apalah, hadis saya akan sebut selepas ni. Baik, hadis ni pun sama saja. Cuma dalam hadis ni Nabi sebut satu poin yang lebih berat daripada hadis sebelum ni, iaitu kesan hari akhirat umat Islam yang tidak ada usaha untuk melakukan proses islah, memperbaiki hubungan yang telah rosak itu. Kalau tidak ada usaha ke arah itu, siapa Nabi kata tak akan masuk syurga. Jadi tak masuk syurga ni apa maksud di sini? Sebab dia tidak jadi kafir. Di sini ada 2 pandangan. Pandangan pertama, maksud tidak masuk syurga ni sukar untuk masuk syurga. Sukar untuk masuk syurga. Payahlah. Maknanya dosa ni antara dosa besar yang besar, bukan dosa besar biasa. Ni antara dosa besar yang besar. Sebab ulama kata dosa hak besar adalah syirik. Bawah syirik itu adalah membunuh orang Islam dengan sengaja. Hak tu memang dosa bawah syirik, hak tu lah. Hak paling besar syirik. Dosa besar paling besar. Siapa tak boleh masuk syurga sampai bila-bila kalau mati dalam keadaan itu. Bawah sikit daripada hak tu adalah dosa seseorang mukmin bunuh orang mukmin yang lain tanpa kebenaran syariat. Baik. Jadi hak ni tak tahulah kategori yang keberapa, tetapi setengah ulama kata isyarat kepada dosa besar yang lebih besar daripada yang lain. Baik, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia kata yang Nabi sebut tidak akan masuk syurga ni kerana menganggap halal perbuatan itu. Tidak masuk syurga tu kerana menganggap perbuatan tidak bertegur sapa, balah, benci sehingga tak bertegur sapa, putus hubungan, dia anggap halal perbuatan tu. Kerana menganggap halal itulah dia jadi kafir, sebab dia telah menafikan hukum. Tak masuk syurga tu kerana kafir, kerana menganggap halal sesuatu yang haram. Itu yang dimaksudkan. Baik. Jadi berkait dengan hadis ni dan hadis sebelum ni, ada juga ulama menggunakan bahasa yang lebih mudah kita faham. Tempoh 3 hari yang diberikan oleh Nabi itu adalah untuk menimbulkan keinsafan fikir. Sebab manusia ni ketika marah tu dia tak boleh mikir molek. Masa marah tu dia otak dia tutup. Tapi 3 hari klik di rumah, makan nasi, rehat patuhan, tiba-tiba 3 hari tu tak boleh nak mikir, tak salah lagi nak marah, tak hilang lagi marah, duk merah, duk menyala gitu lagi. Maknanya hati dia tu rosak teragak parah kat lelah tu. Hati rosak teruk dah tu kalau setara tu. Sebab tu Qadhi Iyad kata 3 hari itu sebenarnya sudah cukup untuk manusia meredakan kemarahan itu. Sepatutnya.
Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-192, al-ghadab, kebencian. Sekarang ni kita masuk pula bab yang lebih tu lagi, benci. Tadi sekadar balah tak belagang. Ni siapa mereka benci? Sebab benci ni dalam konteks susunan dia lah. Dia benci ni kalau tidak dirawat, kebencian itu dia boleh membawa kepada putus hubungan itu. Itu dalam fiqh tarjamah. Fiqh dalam huraian tajuk ni, kebencian yang hendak dibincang di bawah bab, sebab tu dia kemukakan 6 hadis. Di bawah ni bincang sampai 6 hadis. Bahaya tidak benci yang tidak diurus. Perasaan benci ni memang kena ada pada kita, tapi kalau tak urus, sebab tu kalau kita baca dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Ibnu Qudamah ke, Imam Ghazali ke, Ibnu Al-Qayyim ke, benci ni merupakan kenderaan syaitan untuk merosakkan kehidupan manusia. Mana kalau benci yang kita tak kawal, dan benci itu sudah dikuasai oleh syaitan dan iblis, rosak dia. Benci ni maknanya bermula dengan marah, itulah bermula dengan marah. Dia lain. Benci dengan marah ni lain. Setengah tu marah tapi tak benci pun. Tu dia beza tu. Makna benci ni dia bermula dengan marah, benci, kemudian kalau tidak dikawal kebencian ni berlarutan, dia boleh berlaku taqatu. Dia boleh berlaku taqatu, putus hubungan. Tu bimbang tu, putus hubungan, tak ada apa dah hilang adalah kebaikan kita. Baik, hadis yang pertama. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling iri hati, yakni saling berdengki. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita perhatikan hadis ni, ada banyak lagi hadis lain. Kenapa Nabi sebut jangan saling? Jangan saling membenci. Nabi tak kata jangan benci. Ni ulama bincang ni. Kenapa Nabi guna, kalau orang ngaji bahasa Arab, Nabi guna perkataan yang bersifat bina musyarakah. Kenapa Nabi guna bina musyarakah? Yang ada berlaku benci itu dari kedua pihak. Itu dia panggil bina musyarakah. Ni benci, ni benci. Jangan begitu. Jangan saling dengki mendeki. Hak ni pun dengki, hak ni dengki. Dia bina musyarakah. Jadi perbuatan benci, perbuatan berdengki itu ada dari dua belah pihak. Jangan begitu. Sebaliknya, jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara bagaikan adik-beradik kandung. Itu mana ikhwana. Baik, antara hikmah Nabi sebut begini seperti mana disebut oleh ulama lah. Kerana kalau berlaku kemarahan, naik ke tahap benci, kalau berlaku kepada satu pihak, dia tidak akan jadi besar isu itu. Tapi kalau masing-masing marah, hak ni pun marah habis meta, hak ni marah habis meta, dia boleh jadi implikasi dia lebih berat. Sebab tu dia kena ada satu pihak, dia kena turunkan dia punya kemarahan itu. Kalau ada satu pihak lebih cepat sedar diri, mana perkara tu dia tidak akan berlarutan. Hak tu anaknya. Kalau marah, dia gini hadirat, biarlah anak sebut, anak ni tidak nak bercakap politik, tetapi kadang-kadang orang kita ni dia bila silap faham, tak boleh nak kawal perasaan, maka syaitan berjaya menunggangi dia. Dia ulama dia sebut, kalau kita baca dalam syarah, dia kata benci, terlalu benci, dua perkara yang berbeza. Benci ini perkara biasa, tapi kalau terlalu benci, orang kata benci dia tak akan nampak dah kebaikan orang itu. Kalau kita hanya berada di tahap benci biasa, kita masih nampak lagi kebaikan orang yang kita benci. Tapi kalau benci itu sampai perhak melampau benci itu, tak nampak dah kebaikan orang. Hak itulah syaitan tu. Jadi tak ada dah orang panggil sifat menghargai kebaikan orang. Tak ada dah sifat nak beri peluang orang berubah. Tak ada dah sifat nak beri peluang, nak beri kemaafan. Tak ada dah. Apa tu? Kalau benci tu siapa perekat melampau. Sebab tu tak boleh. Dia boleh kata kafir ke saudara dia.
dia boleh kata fasik, dia boleh kata munafik, macam-macam dia gunakan label-label yang digunakan dalam Quran kepada orang kafir, dia guna untuk sama Islam. Apa tu? Benci yang melampau. Dia panggil ghais. Dia panggil ghais, dan istilah dia panggil ghais. Kalau ghadab, benci biasa. Tapi kalau naik sampai peringkat ghais, benci yang melonjak, bahaya. Jangan disapa. Sebab itulah bila benci kan Nabi ajar kita sebutlah astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kata selagi takut jadi tu. Ada ni contoh berlaku hak real lah. Kerana berbeza, misalnya ni ada berbeza pandangan, ni kapung lah berlaku ni. Anda dengar sendiri, dia tahu ya anak dia mari melawak dia kalau dia mati, mak dia ni jangan, bahkan dia sebut lagi depan ramai-ramai, jangan sentuh, haram anak dia sentuh tubuh dia kalau dia mati. Kira dia anak juh yang kira beza parti politik. Tu melampau tu, tak boleh gitu. Doa tu kalau aku tu, tu berat nah, tu siapa tahap tu memang berat. Siapa begitu sekali, siapa anak lu dah dengar kata berat ni. Tapi kadang-kadang manusia dia ada dia sakit, dia tu terlantar, tak boleh bangun. Bapa tu kerana dia berlaku silap faham. Bapa berlaku silap faham tu banyak faktor lah. Banyak faktor. Tak boleh siapa begitu. Kadang-kadang tidak kerana parti politik pun gitu juga. Kerana anak dia tak dengar kata dia kata gitu, tak sekait parti politik, ada juga berlaku gitu. Banyak sebab anak kata banyak sebab tu. Kalau siapa tahap tu tak boleh sama sekali. Itu sudah dikira berdosa tu kalau siapa tahap tu. Tak boleh. Sebab kita nak benci siapa peringkat balas boleh berlaku. Tetapi dia kena ada batas dia. Dia kena ada usaha untuk islah. Fa aslihu baina akhawaykum. Sebab tu Nabi kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dia kena kembali semula kepada yang asal. Itu kepada yang asal tu perdamaian itu. Baik. Jadi dalam hadis ni, kalau saling membenci, dia membahayakan kehidupan masyarakat. Kalau saling berdengki, dia membahayakan kehidupan masyarakat. Bukan sekadar bahaya kepada individu, tidak. Dia boleh merosakkan sistem masyarakat. Sebab itulah kena ada usaha untuk kita memperbaiki ukhuwah sehingga menjadi seperti ikhwan, seperti adik-beradik seibu sebapa. Hadirat kena ingat, para ulama menyebutkan, sini anda tidak buat catatan beberapa pandangan ulama. Dia kata selagi umat Islam tidak boleh merasai kasih sayang sesama Islam seperti kasih sayang adik-beradik seibu sebapa, maka keimanan dia tu tidak mencapai tahap tinggi. Jadi kita kena berusaha hadirat sama-sama kita ni kan, kita berada di masjid ni bukan adik-beradik seibu sebapa, bukan lahir daripada ibu yang sama, tetapi Islam tuntut supaya kita berusaha, maknanya menjalin hubungan sehingga menjadi perasaan kita jadi seperti adik-beradik seibu sebapa. Bolehkah kita buat begitu? Sahabat telah mencapai tahap itu. Ialah peliklah generasi sahabat ni, pelik. Bila muhajirin berhijrah ke Madinah tu, dia boleh bui rumah dia percuma. Ada rumah satu dia belah dua rumah dia, buat dinding tengah. Mu duduk sebelah, aku duduk sebelah, tanpa bayar sewa. Lepas tu ada kebun kecil saja. Mari hijau bersama kita, untung bagi dua. Cukup tak cukup serah Tuhan. Ada setengah teruk berat lagi tu, siapa dia ada isteri beberapa orang, dia bincang dengan isteri dia, dia cerai isteri dia, habis hadah dia suruh kahwin dengan kawan tu. Isteri dia pun setuju, sehingga dipuji dalam Quran. Ayat tu ayat tabawwa'ud-dar. Tabawwa'ud-dar makna dia beri tempat tinggal kepada sahabat muhajirin. Nak cari mana setahu tu. Lepas tu dia beri duit lagi. Atulah Al-Quran sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mana puak-puak Ansar ni dipuji oleh Allah dalam Quran sebab dia beri kemudahan, dia bantu golongan muhajirin walaupun dia dalam keadaan memerlukan, dia sanggup beri kepada muhajirin dan dia tidak rasa menyesal dengan perbuatan. Diabadikan dalam Quran. Nak capai tahap tu, waktu tinggi benar tu. Mana kalau kita orang Melayu kita duduk di tanah Jawi ni dah, boleh latih diri sampai setara tu sama Islam, dia akan dapat kedudukan tinggi di hari akhirat. Silat-silat hari bulan dia akan berada di kejiranan Nabi SAW dalam syurga. Kena jaga molek aja.
Kalau kita nak kelebihan, kena ada usaha. Dia tak akan dapat secara percuma, tidak. Kena ada usaha dan kena ada satu kesedaran lah. Baik. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-4009. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallah dzal wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, engkau akan dapati di antara ni hadis ni sebenarnya asal dia, kalau kita baca terjemah tak nampak sangat. Kalau kita tengok Arab, makna hadis ni Nabi khitab direct kepada Abu Hurairah. Engkau tu Abu Hurairah. Ini kalau orang ngaji hadis ni satu kelebihan lah, sebab Nabi kecek dengan dia. Bukan kata untuk umum sahabat, walaupun maksud dia untuk semua, tapi permulaan ketika berlaku hadis ni, khitab itu, hadap cakap itu engkau, maksudnya Abu Hurairah. Jadi seolah-olahnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni yang berlaku antara dia dengan Nabi SAW. Ini besar ni hadis ni. Jadi Nabi kata, engkau akan dapati di antara orang-orang yang terburuk. Pasti boleh. Engkau akan jumpa, engkau akan dapati di hari akhirat orang yang paling buruk, syarran nas. Orang yang paling jelek, paling terkutuk di hari akhirat di sisi Allah adalah orang yang ada sifat munafik, berwajah dua. Orang panggil, orang Malaysia ni talai dua muka. Kalau tiga muka lagi parut, dua muka parut dah. Talai dua muka. Jadi dua wajah. Dia datang kepada satu kelompok dengan satu wajah dan pergi kepada kelompok lain dengan wajah yang lain. Ni pokok munafik. Pokok yang mengadu domba ni. Pergi jumpa orang ni, lagu ni dia kecek. Pergi jumpa orang ni, dia kecek lagu ni pula. Tak serupa. Bahaya. Anak duk fikir-fikir. Anak duk menengu juga baca. Tengok, kata bahaya. Depan kita molek kita tu gak percaya ke dia tu. Tiba-tiba dia pergi depan orang lain, dia buruk kita. Mu ingat sikit, dia tu nampak dia pakai jubah, pakai serban tu tak. Atau perangai, aku tak percaya. Tengok dia buruk kita. Depan kita molek kita tu gak percaya ke dia. Kadang-kadang rahsia kita royak ke dia. Ni manusia paling buruk, paling jelek, paling hina di sisi Allah di hari kiamat. Ni munafik ni. Ni bukan munafik biasa ni. Hak munafik biasa lain. Ni munafik yang merosakkan hubungan manusia. Dia gini, dalam agama kita ni zina haram, tapi ada zina yang paling besar dosa dia. Zina dengan isteri jiran, zina dengan suami jiran. Hak tu paling besar. Bunuh besarlah kau dosa, tapi bunuh orang beriman dosa besar. Di kalangan dosa membunuh, hak paling besar adalah membunuh orang beriman. Hak ni pun gitulah juga. Munafik ni haram, tapi munafik yang paling berat adalah munafik yang dia juga berfungsi, berperanan sebagai pengadu domba. Dia mengadu domba, kata batu api lah kita tu. Bahaya hadirin ini. Ada seorang pada dah untuk jadi balas masyarakat. Seorang pada dah. Sebab tu kalau kita jumpa dengan masyarakat kita orang lagu ni kan, napa nak hari pun tak pun. Biar dia mari mikir. Jumpa tak apa halal. Tak apa, enggak mulut dah, mulut dia. Biar dia mikir. Suka-suka dia mikir apa dia kata. Biar dia berubah. Nabi tak ayat gitu, ana ayat gitu. Tu syarah tu. Sebab teruk tu hana nak fikir gitu. Pagi tadi pun sebelum subuh tu tengok dalam beberapa syarah. Kata teruk ni mak ni. Munafik tu teruk. Tapi munafik jenis pelagor kan. Dahsyatnya tak. Ni dia kata talai dua muka. Mari dengan orang ni dengan muka lain, wajah lain. Pergi orang ni dengan muka lain pula. Tu di sisi Allah, inilah manusia paling hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat situ dia tu diguna istilah tu, larangan bermudahanah. Mudahanah ni bermuka-muka. Bermuka-muka. Depan orang ni tunjuk muka molek, pergi depan orang ni tunjuk muka lain pula. Larangan bermudahanah dan tipu daya, dan larangan bagi seseorang untuk bersifat dengan sifat munafik yang menjadi batu api lah.
Dengan puak ni dia bersikap lain, dengan puak ni dia bersikap lain. Kerana perbuatan ini termasuk munafik dan dusta sekaligus berlaku. Tambah pula tipu daya serta siasat ni maknanya duk cari kelemahan orang. Dalam agama Islam kita ni, kita duk cari kelemahan orang ni berdosa besar. Tak boleh. Apa cari tu? Nak ayat kau orang? Apa je Nabi mengharamkan perbuatan jasus itu. Mujassis itu haram. Sebab apa? Cari kesalahan orang ni, dia ada maksud dia. Nak ayat kau orang? Setengah orang tu yang ditipu oleh syaitan, kalau dia boleh ayat orang ni salah gini, tahu rahsia orang tak tahu, dia rasa bangga. Berat benar penyakit ni. Dia boleh sebut, dia tu aku tahulah dia tu nak ayat gini-gini. Kadang dia rasa bangga. Padahal dia sedang menyedia dia kursi dia dalam neraka tu, dia tak khabar. Tu. Kok ni hadirat anak nak sebut ni nak. Ni anak nak sebut ni, perkara ni berlaku di semua peringkat. Tapi anak duk tengok, minta maaf kita sebut ni bukan nak sebut satu kelompok, tidak. Ni anak duk tengok, anak buat dalam perhatian lah. Mana kalau setuju tak apa, tak setuju pun tak apa. Put ni hak kita nak bincang. Dalam agama kita ni ada beberapa hadis tak boleh bila kita berkahwin mesti kita tahu rahsia kahwin kita. Tidak gitu. Tidak pernah ada ruang untuk jadi halal kita ceritakan kepada orang. Tak pernah ada ruang untuk jadi halal. Sama ada kita balas dengan dia. Sebab anda tengok orang politik ni, kalau dia balas, dia cerita habis masa dia baik, cerita pula dalam ceramah gini. Orang lagu ni tak sawak saing. Tapi hak nu pun jenis teruk juga. Dia boleh baik pula. Atas dasar gini kononnya alasan dia. Anak tak boleh terima alasan tu. Anak sebut satu contoh, biarlah nak contoh sana. Satu ketika kawan ni tuduh dia zina, tuduh dia liwat, tiba-tiba dia baik. Ini anak sebut secara umum. Tak boleh. Sebab manusia yang tuduh orang zina tu tak usah alasan gapo pun tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Nak jadi wali nikah pun tak boleh kau tu. Tiba-tiba baik mula atas dasar penyataan Melayu. Daripada dulu anda tak pernah setuju tu. Kesan dia tak boleh. Kononnya atas dasar kita ni berjiwa besar, dak karut itu. Tak betul, tak boleh. Itu ayat dalam agama kita adalah. Sebab orang ni boleh tuduh orang berzina tu, dia gini betul tak betul tu kita tak tahu. Tapi dalam agama kita, daripada zaman Nabi sampai pada zaman Sayyidina Ali, tak ada satu kes pun hak berkenaan liwat ke, berkenaan dengan zina ke, sabit dengan saksi. Tak ada satu kes pun. Sebab itulah bila kata tuduh sesuatu yang begitu sukar untuk berlaku, tiba-tiba tuduh juga, lepas tu dia anggap berat. Dan orang ni hilang banyak kehormatan dia. Tak boleh ada. Benda-benda gitu. Sebab tu anda tak setuju, dia kata dia Allah hukum. Kita sendiri tu Allah yang hukum kita. Tak boleh. Atas halah siapa pun tak boleh. Kena beringatlah, berhati-hati. Sebab bagi dusta ni dia banyak. Sebab tak anda sebut tadi dalam agama Islam ni dusta haram. Tapi dusta yang paling berat tuduh orang zina. Tu dia panggil qadah. Itu tak boleh. Tuduh ni bila tak ada bukti, tak ada saksi, duk agak gini agak ke andai. Sebab qadah ni mengikut ulama dusta paling tinggi. Qadah tak boleh. Sebab tanah tak setuju. Boleh faham lah maksud tu. Dalam politik kita. Tapi ni wawan lah. Sebab dia menganggap ijtihad politik. Bagaimana tak boleh. Memang kesan buruk pun kita tengok. Siapa orang hilang kepercayaan kepada dia sendiri. Itu kesan dia. Jadi maknanya perkara ni kena berhati-hati aja. Kita royaklah alasan gini-gini pun, tapi kita telah melanggar peraturan agama. Bagaimana kita ni? Sebab kapur pada berlaku. Ingat anak sebut sebelum ni cerita ke tak? Tak berlaku kapur ni anak kau lah. Siapa lari hidup jauh, tak balik siapa kau ni. Bukan seorang, sekeluarga lagi. Ini apa? Orang kata dia zina, padahal tak ada bukti gapo pun. Tuduh. Anak tak sebutlah kapur mana. Siapa hari ni anak tak jumpa keluarga dia. Jadi malu. Padahal tak boleh nak sabit pun. Dosa besar dia. Sebab tu orang Islam ni kena beringat benar bagi dosa dunia akhirat. Besar dosa tu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, seterusnya
Kenapa hal tu? Setiap dosa dusta, ada dusta yang paling besar. Baik, zina, ada zina yang paling besar. Syirik pun gitu, syirik yang besar. Sampai jadi rasa habis agama, hilang akidah tauhid. Tapi ada juga syirik yang kecil, tak rasa, dia rasa amalan saja. Dia sebab dalam Islam ni memang gitu. Dia ada dosa besar tu, dia ada kecil, ada besar. Seperti zina lah. Nabi kata tidak ada zina yang paling besar melebihi zina dengan isteri jiran. Misalnya bunuh ni yang paling besar, bunuh orang mukmin. Dosa besar belaka bunuh ni, tapi itulah paling besar. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah, ana ambil sedikit lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zann fa inna az-zann akdzabul hadits. Wala tanajashu wala tahasadu wala tabaghadu wala tanafasu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni kena bagi perhatian molek ni, sebab dia ni kalau kita belajar bahasa Arab, iyyakum tu maknanya dipanggil ni sebagai kalimatul hadri dia panggil. Dia gini, iyyakum ni kalau kita nak kata awas lah, awas, AWAS, tulis huruf besar belakang awas, maknanya berhati-hati, sangat perlu berhati-hati. Wazan tu maknanya terhadap sangkaan. Wa iyyakum wazan, berhati-hatilah kamu terhadap prasangka. Yani ni lebih kepada su'uzzan, sangka buruk, prejudis lah, kena berhati-hati. Kerana sangka buruk, prejudis itu dia merupakan bicara yang paling dusta. Lepas ni kita bincang apa maksud. Pada hakikat kata sangka ni bukan percakapan. Dia melibatkan pemikiran, emosi, hati kita sangka buruk pada orang. Nabi kata wa iyyakum, berhati-hati. Sebab itulah dusta yang paling dahsyat. Apa maksud Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kamu saling mengumpat, saling mengungguli. Ni dia panggil, orang panggil kempen palsu. Jangan kamu saling kempen palsu untuk jual harga dengan harga yang mahal, jual barang dengan harga yang mahal. Dia pakat dah. Anda sebut lalulah mudah. Misalnya antara penjual barang, dia upah seseorang, dia kata kalau boleh untung sebanyak kita bagi dua. Jadi mu mari cuba mu tawar dengan harga mahal. Bila dengar orang tahu contohnya, boleh kau saya nak beli kereta ni dengan harga 13,000. Kita pun kata 13,000 tu murah tu, sebab ada dah orang nak 14. Sebab saya nak jual 15. Patut orang lain mari, orang jual kita lah 15,000. Dia main harga, dia manipulasi harga. Jenis gitu. Sebenarnya dia tidak nak beli pun, dia nak makan harga tu. Tu penipuan. Dia tidak nak beli, niat bukan nak beli pun. Tak kira lah dalam apa bentuk, asalkan manipulasi harga itu haram. Tidak boleh. Ni dia panggil mengungguli harga dalam jual beli. Ataupun dia kata gini, banyak ada berlaku ni. Kalau kita tengok dalam internet ke, dia ada komen pembeli ada. Kadang-kadang kawan ni tak boleh kata barang ni molek gini-gini nak suruh orang beli. Sedangkan tipu, tu berdosa besar. Saya beli dah barang ni, dia kata. Masuk dalam komen. Itu dia. Kita pun terpengaruh belilah harga. Siapa-siapa? Anak kena dah tu. Kena dah. Kononnya barang ni lah jenis apa ni, tool ni barang awak hijau ala-ala awak hijau ni. Kononnya jenama bos ni. Beli tu apa kok dia tepek. Bila siapa tu warna merah. Kita tahu. Dia benar-benar gitu. Bateri kat 15 minit lepas tu kena cah. Tapi dengan cara campaign gini-gini, patut anak pergi tunjuk tempat kedai. Dia kata ni barang itu, ni barang apa? Tiruan, tidak asli. Itu penipuan. Tapi kalau tengok pada komen bawah tu gini-gini, itu maksud dia mengungguli harga, nak mempengaruhi orang. Dia pakat dah tu. Perbuatan ni berdosa besar. Yang kedua,
Jangan saling membenci. Tadi kita bincang dah. Jangan saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Tanafasu ni, kena ingat ya, kena tulis persaingan yang tidak sehat, tanafasu. Dan janganlah saling bermusuh. Tu anda terjemah saling belakang, tadabaru tu saling bermusuh. Jumpa paling belakang, hak ni paling ku ni, hak ni paling ku ni. Itu mana tadabaru. Jangan begitu. Kemudian seterusnya, wakunu ibadallah, sepatutnya kamu semua ni menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ataupun terjemah begini, lebih mudah kita baca, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara bagaikan adik-beradik seibu sebapa. Itu terjemah yang mudah kan. Sebab ikhwana itulah ikhwana tu. Kalimah ikhwan ni asal bahasa Arab digunakan untuk adik-beradik seibu sebapa. Kemudian Allah guna untuk orang yang seakidah. Allah guna untuk yang seakidah. Baik. Kesimpulan hadis ini yang terakhirlah kita bincang. Hadis keempat dan seterusnya kita bincang semula. Baik, kesimpulan daripada hadis yang pertama. Dia buat dah situ. Poin dia duduk situ lah. Poin hadis duduk pada kandungan hadis itu. Yang pertama, hadis ini merupakan satu bentuk penjelasan agar kita meninggalkan perbuatan yang bersikap sangka buruk. Yang menjadi dasar hukum tu maknanya dia gini. Kita buat keputusan hasil sangka buruk itu dia tak mungkin tepat. Kita nak hukum seorang ni kena pasti sebab tu. Ni buat keputusan benar tu tak jelas lagi. Tu dia panggil su'uzzan, dan hak tu haram. Tak ada khilaf ulama. Cumanya ada setengah ulama sebut dasar pada Quran juga, inna kathiran minadh-dhann itsm. Kalau banyak sangat sangka buruk dia jadi dosa. Kalau ini huraya dia panjang lah. Nana awi, setiap awi masuk sama sangka buruk. Dia tidak akan terus menerus kekal berada dalam hati. Mesti dia akan tubik dalam untuk cakap. Kalau sekali-sekala sangka buruk, dia tak akan tubik. Tapi kalau banyak sangat, mesti dia nak kecek. Bila kecek terus jadi ada hukumnya. Kalau duduk dalam tak dosa. Sebab tu jangan banyak sangat, dia akan terkeluar dalam bentuk ucapan. Itu maksud dia. Ataupun setengah ulama kata, seharian hidup dia penuh dengan sangka buruk, kok mana satu ketika dia akan keluar dalam bentuk ucapan. Bila keluar dalam bentuk ucapan, disitulah jadi dosa. Sekadar sangka dalam hati tak dosa lagi. Ada juga ulama kata begitu. Jadi kena berhati-hati. Yang kedua, dah paling beratnya sangka buruk ni, dia akan menatijahkan orang itu buat keputusan yang tidak betul. Tak lihat ada. Tak lihat. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Ihya tu dia kata, dia buat contoh gini, mudah faham. Kalau kamu melihat seseorang, melihat seorang lelaki berjalan dalam terhuyung hayang macam nak ubah, di tangan kanan dia ada sebotol minuman. Ada. Dia nampak nak ubah. Biasanya orang akan sangka dia telah mabuk. Mabuk lah sebab ada air tu, air yang jernih tu. Lepas tu dia pun nampak huruf air jalan. Imam Ghazali kata, kalau kita sangka dia minum arak dengan semata-mata lihat gitu, itu termasuk sangka buruk yang diharamkan. Bapak pastilah tu. Takut tanah tu tidak rata, dia nak ubah air tu, takut tidak arak. Maknanya takwilan tu banyak dia. Tak boleh sangka buruk. Selagi ada takwilan, selagi ada kemungkinan gini, masih ada kemungkinan, tak boleh kita sangka buruk. Tu bagus pandangan Imam Ghazali, kita mudah faham. Yang kedua, menjauhi diri daripada pelbagai prasangka. Tak boleh. Apatah lagi kita berucap menimbulkan prasangka. Dengan ucapan kita jadi orang sangka buruk pada orang lain, lagi haram. Tak boleh. Yang ketiga, sangka buruk termasuk salah satu bentuk dosa, nau'um minal kadhib. Su'uzzan nau'um minal kadhib. Prasangka adalah salah satu dusta. Bahkan termasuk jenis dusta yang paling besar saja. Dusta tapi yang paling besar. Yang keempat, hadis ini menjelaskan bahawa berdosa memanipulasi harga. Tak kira dalam apa bentuk, tak boleh. Orang tertipu, mana orang milih tu kerana silap faham lah. Tu tak boleh. Jangan buat kita. Yang kelima, kewajipan saling mencintai antara orang Islam
dan anjuran agar saling menyintai. Kena ada, kena pupuk. Dia hak ni perlu dipupuk, perlu disuburkan. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang kita bincang pada pagi ini, insya-Allah Allah akan memberi taufik dan hidayah kepada kita ke arah kebaikan. Dan kalau ada masa-masa kita buat silap, kita berusahalah supaya Allah terima taubat kita tu. Banyakkan taubat dan istighfar. InsyaAllah kita berada dalam kedudukan al-muwaffaq, orang yang diberi taufik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.